Kematian saintis dalam Poppy Playtime bukan kemalangan biasa. Semuanya telah dirancang sejak awal. Setiap tindakan mengerikan saintis itu perlahan-lahan menulis bagaimana mereka akan mati. Mari kita lihat bagaimana pengakhiran setiap saintis dalam Poppy Playtime berlaku. Sekarang, supaya semuanya lebih jelas, mari kita tolak dahulu idea yang paling popular, bahawa mereka semua hanyalah mangsa kepada raksasa-raksasa gila. Kebanyakan orang setuju serangan eksperimen itu berlaku kerana eksperimen-eksperimen tersebut hilang kawalan dan bertindak secara naluri. Tapi ayolah kawan-kawan, ingatlah bahawa mereka bukan sekadar binatang biasa. Sebenarnya, mereka adalah kesedaran manusia. Eksperimen-eksperimen itu boleh merasa, berfikir dan mengingati. Dan sama seperti mereka mempunyai kasih sayang terhadap sesetengah orang, mereka juga menyimpan banyak kebencian dan dendam terhadap yang lain. Tapi mereka juga bukan bodoh, kawan-kawan. Eksperimen-eksperimen itu juga boleh mengingati nama-nama dan tindakan yang dilakukan oleh setiap saintis terhadap mereka. Jika Playtime fikir tentang ini, adakah mereka akan cuci otak atau hipnosis supaya eksperimen lupa semuanya? Sekarang saya ingin bertanya kepada anda semua. Adakah anda masih percaya bahawa ini hanyalah satu insiden biasa atau sebenarnya semua ini telah dirancang dan ada dalang di sebalik semua ini? Prototip itu. Tapi jangan risau, perkara yang lebih teruk baru sahaja bermula. Selepas lama dikaji, prototipe sedar satu-satunya cara bebas ialah bergabung tenaga dengan semua eksperimen lain. Dengan segala yang telah dipelajarinya tentang Playtime Co., dia sudah lebih kurang tahu apa yang perlu dilakukan untuk membebaskan diri daripada semua saintis itu. Dalam salah satu percubaan melarikan diri itu, dia membuat keputusan. Peluang berkomunikasi dan memujuk, eksperimen lain menuntut keadilan serta kebebasan, walaupun dengan cara paling buruk. Dialah yang mencadangkan kepada eksperimen lain bahawa mereka boleh mengambil alih kawalan dan berhenti menderita di tangan saintis. Di sini juga berlaku kes kematian terkenal Theodore, budak dalam badan Catnap. Semua ini sebahagian rancangan besar. Rancangan ini boleh didedahkan jika kita analisis setiap kematian saintis. Mulakan dengan kematian Preston semasa hayatnya. Dia bukanlah penjahat utama, juga bukan orang yang memberi arahan terakhir. Namun, dia juga tidak sepenuhnya tidak bersalah kerana merupakan sebahagian kaki tangan dan terlibat dalam semua kengerian ini. Perbezaannya ialah pada sesetengah keadaan, dia menunjukkan empati. Dia bercakap dengan eksperimen-eksperimen itu seolah-olah mereka adalah anak yatim malang. Dan selain itu, dia merasa kasihan kepada mereka. Dia bukan orang jahat yang hanya anggap mereka sebagai barang dagangan. Sebenarnya, jika kita ingat sejarahnya, dia agak keliru semasa mula bekerja di syarikat Playtime. Saya tak faham kenapa mereka ambil saya, ahli biologi, bekerja di syarikat itu. Dan apabila dia mula mengetahui niat sebenar kilang itu, dia lakukan segala yang termampu untuk cuba dedahkan seluruh kebenaran. Dia malah mengelak untuk menyapa anak-anak yatim kerana dia sudah tahu apa yang menanti mereka. Dan mungkin inilah yang menyebabkan dia dihukum. Walaupun dia tahu segalanya, dia tidak pernah cukup berani untuk menghentikan semua penyalahgunaan ini. Tetapi hakikatnya, dia kekurangan keberanian untuk melaporkan semua penyalahgunaan ini. Dan dia menunggu sehingga saat terakhir. Namun yang penting, bagaimana prototipe itu berfungsi untuknya. Dia tidak membunuhnya atau menghancurkannya dari awal. Sebenarnya nampaknya prototipe itu cukup menyukainya, sehingga memberinya salah satu hukuman yang paling teruk. Melakukan eksperimen ke atasnya dan menjadikannya sekumpulan kepingan pakar. Jadi, pengakhirannya bukanlah kematian yang cepat. Prototipe bertanggung jawab mengubahnya dan menebus segala kekejaman yang pernah dilakukan. Walaupun dia mempunyai segala-galanya untuk menghancurkan Playtime Co. sepenuhnya, dia hampir dipaksa untuk merasai sendiri segala kengerian Playtime Company. Hukuman terbesarnya bukanlah kematian. Sebaliknya, ia adalah tidak pernah dapat melarikan diri daripada apa yang dia sendiri benarkan.
Cik Gracie Green, ketua pencuci otak yang paling kejam di seluruh dunia, Gracie tidak mengotorkan tangannya dengan mesin. Sebaliknya, dia bertanggung jawab untuk menyediakan anak-anak yatim. Dia tunjuk video untuk cuci otak dan meyakinkan mereka terima identiti baru sebagai mainan. Yang paling kejam ialah apabila ada yang melawan, dialah yang mengarahkan mereka dihantar ke kotak mainan jahat, di mana mereka akhirnya akan dihancurkan. Ketika kegembiraan tiba, dia cuba bersembunyi. Tetapi akhirnya ditemui dan ditundukkan oleh makhluk senyum dan Baba Chops. Baba, dia keseorangan. I was just trying to make you all happy. I wasn't. Please, don't hurt me. Kami akan menyakitimu, Puan Tracy. Kami ada sesuatu yang sangat istimewa untukmu. Tetapi mereka tidak membunuhnya kerana kematian terlalu mudah untuk seseorang yang begitu kejam seperti dia. Prototip itu memilih menjadikannya subjek ujian, mengubahnya menjadi Lily dan memaksanya lalui pencucian minda seperti yang dilakukan pada orang lain. Penderitaannya sangat kejam. Dia menahan 122 hari pengkondisian, jauh lebih lama daripada sesiapapun. Dan dia adalah yang paling kuat bertahan, sehinggalah akhirnya dia patah semangat. Dia hilang kewarasan, membentuk identiti yang berpecah-pecah dan menjadi taksub dengan tubuh lamanya. Dia diseksa secara psikologi oleh prototipe itu, dan akhirnya dia mati di tangan player. Thomas Clark mengambil kira bahawa Thomas terlibat secara sedar dalam semua projek Playtime Company. Sudah tentu dia layak dibenci oleh semua eksperimen yang dilakukan ke atas anak yatim. Sejak dia memilih jadi eksperimen, dia sendiri menandatangani hukumannya. Dia sangka orang akan menyambutnya dengan pelukan mesra. Abang, kau hampir musnahkan hidup mereka. Sebenarnya mereka pun tak perlu merancang kematiannya. Eksperimen-eksperimen itu sendiri yang membuat dia membayar atas segala yang mereka lalui. Atas sebab inilah, selepas dia diubah menjadi Brawn dan dikurung bersama yang lain, akhirnya dia dimakan dan kemudian dihancurkan oleh semua orang. Ingat bahawa orang lain tahu dia bukan anak yatim, tetapi pekerja Playtime Company. Jadi, mereka membalas dendam dengan cara paling mengerikan dan ganas. Saya tak dapat bayangkan apa yang difikirkan oleh para saintis apabila mereka memutuskan untuk meletakkan Brawn bersama anak-anak yatim yang lain. Kawan, itu memang sangat bodoh. Apapun, kematian Thomas berlaku dengan cepat, tetapi sangat menyakitkan. Mereka benar-benar membuatnya menderita semasa hidup sehingga dia mati dengan cara yang sangat jelas. Dan bagaimana pula dengan ahli sihir dalam cerita ini, Jessica Newman? Dia bukan sekadar watak biasa dalam dokumen. Dia boleh bersumpah bahawa dia adalah antara orang yang paling sedar di dalam kilang itu. Dan sudah tentu, dia tahu tentang segala yang berlaku. Namun begitu, dia tetap memilih untuk menjadi sebahagian daripada projek itu. Jessica membesar di Playcare, tempat dia kemudian bekerja sebagai saintis. Dia juga sebahagian pasukan yang mencipta dan memprogram semula eksperimen hidup di syarikat Playtime, serta terlibat dalam inisiatif badan besar membantu menukar orang menjadi mainan hidup. Begitu juga dengan Catnap dan juga Thomas Clark. Dia telah menyeksa kanak-kanak kecil ini. Kita semua akan fikir, seseorang yang telah hidup dan melalui semua perkara seperti ini pasti akan ada, walaupun sedikit, lebih banyak empati, betul? Tapi dalam kes Jessica, itu tidak berlaku, kawan-kawan. Dia terus bertindak seperti seekor binatang tanpa hati. Langsung tidak ada sekelumit empati pun. Prototipe itu sendiri akui dia tidak pernah bersikap baik kepadanya. Kami juga tidak pernah bersikap baik. Siapa awak, Dr. Newman? Itu pun dilakukan Preston. Semua eksperimen sentiasa mengambil kira perkara ini. Oleh itu, Mami Longlegs cuba menyerangnya semasa dia menemu ramahnya. Paling teruk sekali, dia sentiasa cuba membenarkan dirinya dan menyalahkan orang lain. Dia malah cuba meyakinkan prototipe bahawa semua ini adalah salah Liv Pierre sahaja.
Jessica tidak menerima hukuman yang sama seperti pekerja biasa. Dia berhadapan dan dimusnahkan oleh prototipe itu sendiri, bersemuka. Bukan sebarang eksperimen yang menamatkan riwayatnya. Kita jelas melihat Jessica sangat terlibat dalam transformasi prototipe itu kerana segala kebencian yang dia tunjukkan terhadapnya. Dan seperti mana prototipe itu memutuskan untuk membalas dendam terhadap sesetengah orang, ada juga yang menerima balasan atas perbuatan mereka daripada tangan rakan mereka sendiri. Seperti yang berlaku kepada Harley Sawyer. Penting untuk menyebut kematiannya kerana lelaki ini adalah antara yang paling kejam. Sejak kecil dia sudah bertanggung jawab terhadap banyak eksperimen seperti catnap, Yarnaby dan DOE. Namun dia tidak pernah berbelas kasihan pada sesiapa dan malah menyeksa prototipe itu untuk maklumat. Kematian dia tidak berlaku dengan cepat. Dia dihukum oleh rakan sekerjanya sendiri dan dimusnahkan oleh prototipe itu sendiri. Kita boleh pastikan hukuman yang diterimanya setimpal kerana dia sangat kejam. Sebab, mari kita fikirkan, terperangkap dalam sebuah komputer bukanlah sesuatu yang menyeronokkan. Apatah lagi kalau kau sendiri tak sedar bila kau dipindahkan ke situ. Betul tak kawan-kawan? Harley Sawyer telah diubah menjadi sebuah komputer tanpa kerelaannya. Sebab dia sendiri pun tak sedar bila semua ini berlaku. Dia cuma terjaga dan sudah berada di situ. Walaupun kita fikirkan perkara ini, besar kemungkinan Harley Sawyer akan mati lagi. Kerana pada akhir bab 5, kita dapat lihat bahawa nampaknya dia telah membuat sejenis salinan sandaran dirinya sendiri. Kita teruskan dengan Bruno White dan saintis nombor 4. Kedua-dua mereka bekerja dalam satu pasukan bersama Harley Sawyer, berkongsi idea yang sama. Bruno adalah seorang yang sangat bijak, hampir setaraf dengan Harley, tetapi dia masih menduduki tempat kedua. Dia mengetuai eksperimen seperti Bonzo Bunny, tetapi apabila Sawyer menjadi bahan eksperimen, Bruno mengambil alih tempatnya dan sebenarnya dialah yang menukar Sawyer menjadi sebuah mesin, menjadikan ini salah satu pencapaian terbesarnya. Atas sebab inilah dia dibenci oleh Dr. Sawyer dan kerana itu dia dibunuh dengan kejam pada waktu kegembiraan oleh semua mainan. Sebaliknya, saintis nombor 4 hanya menurut arahan mereka berdua. Dia terlibat dalam hampir semua eksperimen yang dicipta oleh Dr. Sawyer, termasuk Huggy-Wuggy dan juga prototipe itu sendiri, kerana dia mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya. Kematian beliau berlaku pada waktu kegembiraan dan kemungkinan besar dibunuh oleh Huggy-Wuggy sendiri. Sebenarnya, waktu kegembiraan sering menyebabkan kematian saintis. Setiap eksperimen mungkin membalas dendam terhadap saintis yang ditugaskan, termasuk kematian saintis nombor 3, saintis Clarice, Carmine McCabe, dan saintis 1 dan 2. Tetapi hanya ada satu yang langsung tidak kelihatan di mana-mana, dan saya maksudkan Liv Pierre. Liv Pierre, dia ketua Playtime Company, minda angkuh dan kejam di sebalik eksperimen itu. Dia bertanggung jawab terhadap projek badan-badan besar dan dia tahu segala yang berlaku di dalam kilang itu. Dialah yang memegang kuasa sebenar. Tapi inilah perkara yang paling pelik. Nama Liv tidak pernah dikaitkan dengan pembunuhan atau kematian dan kita juga tidak melihat dia menderita. Seperti saintis-saintis lain, Liv tidak pernah berdepan secara langsung dengan mana-mana eksperimen. Malah tidak juga dengan prototipe itu sendiri. Sebaliknya, suaranya kedengaran dalam pita lama yang memberi amaran tentang keselamatan loji, mengejek penceroboh atau memberi alasan atas eksperimen gagal. Sikapnya sejak awal lagi adalah sombong, kasar, dan langsung tidak berempati. Melayan pekerja dan eksperimen sama sahaja, seolah-olah mereka tidak bernilai apa-apa. Dia pernah selamat dari bencana utama kilang itu, yaitu waktu kegembiraan. Sementara itu, yang lain hanya mati atau diserang prototipe. Tetapi kita tidak pernah lihat dia menghadapi akibat tindakannya. Sebenarnya, saya rasa prototipe itu tidak lupa dia wujud kerana dia adalah karya agungnya. Jadi, berdasarkan apa yang kita tahu, sekarang kita sangat jelas bahawa prototipe itu bukan membunuh secara sembarangan atau kerana dia lapar.
Dia bertanggung jawab menilai, mengingati, dan bertindak bila dirasakan perlu. Jika Liv Pierre belum diadili, kemunculannya pada masa depan tidak mungkin. Kita perlu lihat, dia bayar semuanya. Inilah yang mereka cuba tunjukkan kepada kita melalui video home pita audio dan nota yang ada sekarang. Ini bukan kemalangan biasa oleh raksasa yang tidak tahu tindakan mereka. Tetapi sekarang, soalan paling besar ialah apa yang akan berlaku kepada player pada akhirnya jika player juga merupakan seorang pekerja, adakah dia yang seterusnya? Kita belum tahu, tapi sebelum pergi, saya ingin berkongsi renungan dengan anda semua. Bro, kau cipta homunculus tapi akhirnya dia bunuh kau. Kenapa jadi macam ni? Jadi kawan-kawan, itu sahaja untuk hari ini. Tinggalkan pendapat anda di komen dan jumpa lagi di episod seterusnya.